sudah lebih 24 jam perang Rusia-Ukraine tercetus, korban nyawa sudah lebih 100, ratusan lagi cedera dan sudah tentu kita nak melihat juga kepada kesan kepada ekonomi. Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam sudah bersedia menerusi panggilan video. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali kalau kita lihat perang Rusia-Ukraine ini, impaknya dari segi makro dan juga mikro. Kalau tengok kesan atas kesan ekonomi dunia yang masih dalam proses pemulihan susulan pandemik COVID-19, boleh tak kita katakan proses pemulihan pasca pandemik ini bakal terjejas dengan perang yang tercetus ini, Doktor? Ya, betul tu Malina. Sebenarnya kita sedang berhadapan dengan satu situasi yang tidak dijangka dan saya kira merupakan salah satu faktor yang kita boleh kategorikan sebagai downside risk lah. Dan kita dapat melihat kesannya kepada harga minyak dunia, harga minyak mentah dunia yang telah pun mencecah melebihi $100 setung. Tapi ialah perkara itu amat berkait rapat tentang Rusia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merupakan pengeluar utama baik dari segi minyak dan gasnya. Kalau kita lihat data dari segi reserve-nya, negara Rusia ni sememangnya mempunyai kaya dengan natural resources ya, dan sudah tentu kalau berlaku sebarang bentuk konflik yang sedemikian rupa akan memberi kesan terhadap kelancaran di dalam pergerakan harga minyak di serata dunia. Dan ini juga kita risaulah impaknya kepada kesan makroekonomi seperti inflasi terutamanya. Itu yang menjadi tumpuan utama buat masa ini. Baik, selain harga minyak mentah yang melonjak ini, semalam pun dagangan saham menjunam sebaik saja Rusia menceroboh Ukraine. Apakah kita boleh faham dengan dua penanda aras ini, turun dan naik ini, Doktor? Okey, selalunya kalau berkait dengan pasaran saham ni, dia berkaitan dengan pendapatan syarikat ataupun keuntungan syarikat. Sudah pasti ini juga menggambarkan prospek pemulihan ekonomi global. Adakah situasi ini akan menjejaskan momentum pemulihan ekonomi global? Itu satu persoalan yang masih lagi terbuka dan saya kira persoalannya amat bergantung kepada duration konflik ataupun tempoh masa, berapa lama konflik nak bakal berlaku dan apakah dia akan lagi teruk dan sebagainya. Itu merupakan persoalan-persoalan ataupun ketidakpastian yang akan memberi kegusaranlah kepada peserta pasaran, dan sebab itu peserta pasaran saham ni dia akan cepat-cepat orang kata tu menjual dan meletakkan asset allocation tu kepada aset yang berupa wang tunai ataupun money market supaya nilai prinsipal ni tidak terjejas. Itu yang kita sedang lihat buat masa sekarang ni. Bilakah waktu paling kritikal kita nak memantau ekonomi ni? Ketika sekarang Rusia menceroboh Ukraine dan kita tak tahu keadaan yang ketidaktentuan ini. Kita boleh katakan ketika ini waktu paling kritikal ataupun ketika pasca selepas apa yang akan kita jangka dalam tempoh 24 jam seterusnya. Bagaimana pandangan doktor sendiri? Okey, bagi saya kan kita perlu melihat apakah assessment atau penilaian oleh bank pusat utama dunia, terutamanya pihak Federal Reserve dan sebagainya lah. Kerana sebelum ni naratifnya adalah mereka ni akan menaikkan kadar faedah disebabkan faktor inflasi, disebabkan ekonomi yang semakin baik dan sebagainya. So bulan Mac nanti, pada sekitar 15 hingga 16 Mac nanti, di situ mesyuarat FOMC bakal berlaku dan kita akan melihat bagaimana pihak Federal Reserve membuat penilaian mereka. Sekiranya mereka menunjukkan tanda-tanda sedikit gusar dan sebagainya, saya kira itu mungkin akan memberi sedikit harapanlah kepada peserta pasaran di pasaran equity terutamanya, sama ada keputusan untuk menaikkan kadar faedah tu mungkin dilewatkan bagi memberi ruang supaya konflik ni mungkin dapat diselesaikan. Baik, apa sebenarnya kesan langsung ke atas ekonomi Malaysia secara mikro kalau kita boleh analisis sedikit, Doktor? Dua perkara yang saya dapat, satu inflasi, tapi inflasi ni saya kira dapat ditangani kerana kerajaan masih lagi memberi komitmen untuk memberikan subsidi bahan api, dan dengan pengekalan subsidi tersebut saya kira kesan inflasi akibat daripada kenaikan harga minyak ni orang kata sedikit terkawal lah. Tapi impak utamanya adalah yang saya risaukan adalah momentum pertumbuhan ekonomi global itu sendiri. Adakah konflik ni akan berterusan dalam jangka yang masih panjang? Kerana ini akan menjejaskan sentimen para pelabur, akan menjejaskan sentimen para peniaga dan sebagainya, dan itu akan menjejaskan keputusan seperti untuk menambah para pekerja dan sebagainya. Jadi kalau itu berlaku, itu akan memberi kesan pada momentum pertumbuhan ekonomi global dan seterusnya channel atau salurannya kepada perdagangan antarabangsa dan juga pelaburan. Baik, kalau kesan jangka pendek apa yang boleh kita baca ketika ini?
Doktor? Jangka pendek saya nampak pergerakan ataupun kemeropapan pasaran saham, kemeropapan dalam mata wang asing dan sebagainya. Tapi dari segi mata wang asing, saya kira pihak Bank Negara akan sedia untuk orang kata tu membuat campur tangan kerana kita mempunyai satu reserve yang agak selesa. So sekarang saya rasa mata wang ringgit sepatutnya berada dalam keadaan yang baiklah. Dan ditambah pula dengan situasi harga minyak dunia ni, dia agak sinonim dengan ekonomi Malaysia kerana kita merupakan pengeksport bersih. So sepatutnya harga minyak yang tinggi ini akan memberi manfaat kepada ekonomi negara. Baik, perang ini mungkin dilihat satu skala besar untuk difahami, tetapi untuk rakyat-rakyat biasa seperti mereka yang bekerja, mereka M40, B40, adakah mereka perlu bimbang dengan perang ini sehingga menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, Doktor? Kalau kita boleh beri penerangan untuk difahami oleh golongan-golongan ini. Saya rasa kita dah belajar dalam tempoh 2 tahun ni yang mana kita perlu cakna tentang apa yang berlaku terhadap ekonomi negara, kerana apa yang berlaku terhadap ekonomi negara, ekonomi global akan memberi kesan langsung kepada dasar negara, dasar ekonomi. Dan saya kira buat masa ni sebab tiba masanya semua golongan untuk cakna perlu faham apa yang berlaku dan kesannya kepada ekonomi negara. Jadi dengan pengetahuan tersebut akan membantu untuk mereka merancang keuangan peribadi mereka. Jadi adakah mereka perlu bimbang, Doktor, dengan apa yang berlaku di Rusia dan Ukraine ini? Mereka perlu ambil tahu. Nak kata bimbang tu, ialah semua orang akan bimbang lah kerana kita tak tahu. Ketidakpastian itu sangat-sangat besar. Kalau ada yang bercakap tentang Perang Dunia Ketiga dan sebagainya, segala bentuk kemungkinan tu kita perlu orang kata tu amatilah supaya kita dapat buat keputusan lebih baik. Okey, akhir sekali apa jangkaan Doktor dalam tempoh masa terdekat ini, apa yang akan berlaku dalam kita punya ekonomi ini sebenarnya? Saya kalau katakanlah tak ada faktor Ukraine ni, sepatutnya ekonomi itu boleh bergerak lancar. Betul. Tapi dengan adanya faktor ni, nampak gayanya saya kira pihak kerajaan, pihak Bank Negara akan mula menjadi lebih berhati-hatilah dalam melaksanakan dasar mereka tu. Jadi saya rasa sifat ataupun attitude tunggu dan lihat ni menjadi intipati utamalah buat masa ini. Kita hanya boleh tunggu dan lihat buat masa ini, ya, Doktor. Terima kasih banyak-banyak, Doktor, atas ulasan berkenaan dengan kesan perang Ukraine dan Rusia terhadap sektor ekonomi.